Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumaat. Kita bertemu lagi jam 12.30 hari ini bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan seperti mana lihat, kalau hari Jumaat je macam risau saya. Terlalu segak saya rasa. Betul, saya rasa macam kejap lagi saya nak text Elina ni. Make sure Farid Ahmad balik lepas solat Jumaat nanti. Balik. Tapi bukan pakai ini dah. Okey. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini yang terus setia bersama dengan kami setiap hari menonton di Kaca TV, di Tonton HD dan juga di Facebook. Dan hari ini kan Fahri, kalau kita lihat di jalan raya dah mula lengang. Di pejabat pun kalau tengok dekat parking tadi memang banyak yang kosong. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang ketika ini dah pun bersedia untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Sebab maklumlah cuti panjang, anak-anak juga akan bercuti sehingga ke hari Selasa minggu depan. Selasa, Rabu baru naik sekolah. Ini rentetan Deepavali jatuhnya pada hari Ahad dan dibawa cuti umum itu kepada hari Isnin dan juga Selasa. Jadi mungkin untuk kita, kalau keluarga wanita hari kita yang sedang sibuk sekarang ni siapa? Sugita lah. Bukan Sugi yang sibuk, ya, Mak Sugi yang tengah sibuk sekarang ni. Okey. Dan kalau kita cakap tentang perayaan ni, saya kira menu masakan telah antara menjadi keutamaan. Kalau kita kalau Hari Raya Aidilfitri ni sibuk dah buat kuih dan sebagainya, masyarakat India juga tak ketinggalan. Selain daripada kuih muih dan juga manisan yang banyak, mereka juga ni sebenarnya ada menu-menu yang popular yang dihidangkan setiap kali perayaan mereka. Mungkin ada di antaranya kita memang dah biasa dan dah tahu, mungkin ada juga yang menarik yang kita masih lagi belum tahu. Jadi apa kata kita bersama dengan Sugi? Ya. Nak kongsikan antara menu biryani bersempena dengan Deepavali ni. Silakan. Tidak meriah sesebuah perayaan jika tidak dihidangkan dengan pelbagai aneka makanan. Setiap hidangan tersebut melambangkan identiti kaum itu sendiri. Kebiasaannya, perayaan Deepavali sinonim dengan manisan serta kuih-muih tradisional kaum India yang pasti dinantikan oleh setiap lapisan masyarakat. Antaranya ialah meruku, ladu, jalebi dan pelbagai lagi. Baik, tadi kita dah pun lihat antara manisan-manisan yang ada pada hari Deepavali, dan kini kami nak mengajak anda untuk masak-masak antara menu-menu utama yang disajikan pada hari Deepavali. Jom ikut Sugi. Baik, bercakap mengenai menu-menu masakan pada hari Deepavali, saya dah rasa lapar ni. Jadi apa kata kita terus bersama dengan dua orang yang cukup hebat, pasangan ibu dan anak. Kita bersama dengan... Hai, saya Puan Tiba dari The Langkan KL. Ini ibu saya, Madam Lalita Devi. So hari ini actually biasanya kami akan buat mutton curry lah kebiasaannya. Tapi hari ini kita akan buat mutton bone marrow varuvel. Baik. Selepas kesemua ini dimasukkan, ditumis, apa yang akan dimasukkan seterusnya? Kita akan masukkan paste ni lah. Okey, baik. Itu daun kari kan tu yang dimasukkan tadi. Okey. Ini daun pandan. Daun pandan, daun pandan untuk menaikkan dia punya bau lah. To give it a better smell. Baik, sekarang ni kita nak masukkan gearbox yang sudah pun direbus. Kita masukkan ke semuanya. Selepas ini kita biarkan dia masak dan masukkan serbuk perasa dan segalanya, ya. Kiranya dah siap lah ni. Okey, baik. Kita nak sajikan ini dan kami akan berkongsi menu seterusnya bersama dengan anda. Baik, selesai sudah menu pertama kita, iaitu nali lembu mutton varuvel. Nampak sangat menyelerakan kan? Baik, kita simpan dahulu sebabnya Puan Tiba dan juga ibunya ada menu kedua, iaitu kari nangka muda. Baik, kita masukkan.
cabai. Yeah, put this. Dan juga bawang putih. Betul. Okey, baik. Ini adalah serbuk cili, betul? Ya, betul. Tadi kita dah masukkan serbuk kari dengan serbuk koriander. daun ketumbar, betul? Ya, betul. Okey, ini serbuk kari, seterusnya serbuk kunyit. Baik, nampak gaya kuah kari sedang pun mendidih dan memang dah boleh masukkan buah nangkanya ya, Puan So, Tiba? sekarang kita masukkan Okey. nangka muda dia. Baik, sudah pun siap kari nangka muda kita ataupun dipanggil palakai kari, betul? Betul. Perayaan haruslah disambut dengan meriah bersama keluarga dan rakan yang pastinya dapat membawa arti sebenar Pesta Cahaya. Selamat menyambut Hari Deepawali semua. Ini ya Deepawali Nalwal Tegal. Deepawali Nalwal Tegal lah. Hari Ahad nanti saya kira mereka akan menyambut perayaan Deepawali ini. Itulah tadi kita cakap Sugi dengan ibunya tengah sibuk dekat rumah, anak buah pun dah balik dan sebagainya. Dan itu antara menu yang popular juga dalam kalangan masyarakat India. Tapi ada macam-macam menu lain lah sebenarnya juga kan. Yang menarik tadi, kari nangka. Kari nangka muda. Awak tak pernah makan ke? Pernah. Saya tapi masak lemak. Kalau tu orang Melayu masak lemak. Oh ya. Kari nangka. Okey. Dan kalau kita cakap tentang perayaan Deepawali itu pada hari Ahad nantilah. Tapi seperti biasa di Wanita Hari ini, hari Jumaat, kita akan terus bawakan topik berkaitan tentang hikayat perkahwinan. Oh, hari ini saya nak mengajak semua kerana ini sangat-sangat menarik. Saya rasa satu lagi perdebatan akan berlaku dan kalau saya tengok macam saya telik kawan awak memang antara termasuk dalam ni lah saya rasa. Awak salah. Ya ke? Ternyata awak salah. Awak nak tebak-tebak tapi salah. Tapi saya pula rasa awak ni, saya nak telefon isteri awak untuk kontrol awak. Oi, kenapa pula? Bukan saya yang kawal. Saya perlu dikawal. Awak perlu dikawal. Okey. Hari ini kita nak cakap tentang topik kontrol pasangan. Sebab sebenarnya kalau kita cakap tentang kontrol tu, kebiasaannya lah orang akan kaitkan dengan golongan wanita, queen control dan sebagainya. Tapi bukan itu yang kita nak kongsikan hari ini. Kita nak dengarkan dahulu kompilasi TikTok yang sempat disediakan. Ya, kita saksikan. Awak kat mana? Dua tanda pasangan kau betul-betul sayangkan kau. Yang nombor dua tu paling nampak. Yang pertama, dia selalu support minat kau. Apa yang kau minat, apa yang kau suka, dia pun akan suka sekali. Itu tandanya betul-betul dia sayangkan kau. Yang kedua, terlalu mengongkong hidup kau. Kongkong ni memang tanda dia betul-betul sayangkan kau. Tapi kalau dah kacau kerja kau, dah selalu bergaduh disebabkan dia terlalu kongkong hidup kau, dia jadi tak best hubungan tu, kau kena tegur baik-baik dengan dia. Okey? Jangan sampai dia terasa. Kalau korang ada pasangan macam ni, korang jagalah dia. Hargailah dia sehabis baik. Jangan sia-siakan apa yang dia buat untuk kau sebab orang baru tak akan layan kau macam mana dia layan kau. Dalam relationship ni tak perlu sampai control partner kau. Mungkin kau boleh bagi tahu dia something yang dia buat yang mungkin kau tak suka. But if dia still buat juga benda tu, that's it. Tak payah nak halang. Sebab perbuatan dia tu dah cukup menunjukkan dekat kau the way dia treat kau. Sejauh mana dia respect relationship dia dan sayangkan hubungan tu. Pergilah kau pergi dari hidupku. Jangan kau tangisi kemergianku. Bawa pergi hati bersama. Pasangan ini juga perlu dikontrol ataupun dikawal. Okey. Jadi jangan lupa untuk bersama kami dalam perbincangan perdebatan kita, lontarkan komen-komen anda bagi pendapat anda di Facebook kami Wanita Hari TV3 dan jangan lupa Instagram dan TikTok kami juga WHI TV3. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Setakat ni okeylah, bagus. A lot of preparation going on, banyak shopping, buat kuih muih semua, so good lah. Deepawali so far okay, good business. Rumah makan kita punya wife bikin banyak lah. Dia bikin lah apa-apa pun dia tahun-tahun dia bikin juga. Dia biscuit, muruku, mixer. Kita sedang prepare semua barang-barang buat muruku. Kita sekarang persiapan untuk beli belah. Makanan kena mesti membuat muruku yang tradisional punya.
Pertama yang buat murku saja. Lepas tu biscuit, lepas tu sweet lah. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua orang. Have a good Deepavali with your family and friends. And I hope you get everything you wish for this Deepavali. அனைவருக்கும் எங்களின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Happy Deepavali. Wanita hari ini, wanita hari ini. Pindah kerja kat sini ke? Lah, aku kalau boleh malas nak berjauh dengan family. Rindu kat dia orang tau. Ni, mak Teh tu dah bising dah. Setahun sekali baru nak balik. Memang. Duit banyak dengan mak pun tak berkira. Kau dari dulu sampai sekarang buat menembak aku sebab apa kau dekat ke tak? Ada, jap. Okay, dah apa-apa aku tak kau Ya, Assalamualaikum. Salam. Bye sayang. Memang dasar perempuan tak guna. Kau gatal je kerja kadang-kadang. Sebab tu kau biaya nak kau post kat sini. Sikit! Abang! Abang sakit! Kau tak balik tak lagi! Duduk! Cakap aku tak jajan tu! Jadilah pemujian. Apa dekat lagi sebab kita lama terus dekat Sarawak. Kita mati penyanak. Maaf tak? Sepupu! Kalau sepupu pun bukan keluar kau untuk gedik-gedik lah. Apa kau ni ada tak ada nafsu? Oi. Yang itu teruk sangat. Itu bukan ekstrim. Itu ekstrim. Itu bukan kontrol. Tak boleh. Itu saya tak setuju. Itu berat. Okey, tapi ini kita nak kongsikan kepada penonton hari ini, jangan kontrol ataupun terlalu kawal ataupun kongkong pasangan kita. Sebab orang kata sikit-sikit tu dia nampak manis, tapi kalau berlebihan dia juga mungkin boleh menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa marah, kecurangan dan pelbagai lagi. Dan situasi sebentar saja tadi kita saksikan. Jadi ini yang kita nak bincangkan, cukup menarik ini bersama dengan tetamu-tamu kita. Yang ini siapa kawal siapa, nanti kita tanya dengan mereka. Bersama dengan tapi yang ini tak terkawal. Aidil Ros dan juga Amirul. Terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih sudi jemput kita. Hari ini nama dia Amirul, 2 minggu lagi namanya Kim Yo. Kenapa? Bukan sekejap lagi kita nak kongsikan sesuatu dengan beliau. Okey, dan bersama dengan ada Cik Saiful Bahri Osman, Perdana Motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita. Cik Saiful, apa khabar? Alhamdulillah, sihat seadanya, syukur. Alhamdulillah, sihat. Saya tidak dikawal, tidak dikontrol, jadi saya boleh datang. Dikawal ataupun tak dikawal. So dia dikontrol untuk paksa datang. Ya. Okey. Kita tak nak tanya kepada Cik Saiful dulu. Kita nak tanya kepada Ain dan juga Amirul. Kalau penonton ataupun kita melihat Amirul dan juga Ain ni adalah pasangan yang orang kata memang sentiasa happy go lucky. Jadi kalau kita melihat, kita suka ambil vibe positif tu lah. Macam sportingnya dia orang ni. Amirul sporting, Ain pun sporting. Tapi kan Ain tapi kan Ain kata ni soalan betul dia. Ni soalan tu. This is question. Okey. Amirul ni kontrol Ain ke tak sebenarnya? Okey, sejujurnya dia tak kontrol Ain. Okey. Dia memang tak kontrol Ain. Kalau ia pun apa-apa ke Ain nak bercerita, Ain yang bercerita. So dia tak pernah kontrol Ain. Tapi tu kadang-kadang macam rasalah juga nak kena dikontrol. Tapi saya rasa saya tahu kenapalah Amirul. Pasal Ain yang kontrol awak, saya rasa. Pasal dari segi riak wajah setiap kali kalau buat konten tu, awak memang rasa macam dikontrol oleh Ain. Okey, tapi terika. Lontarkan. Sekarang masa dia. Tapi Amirul, okey, adakah betul pasal kerana kalau kita lihat betul ke tidak kawal ataupun sebagai seorang suami, sedikit sebanyak pun walaupun dalam keadaan sporting kan, dalam keadaan diam-diam, kita sebenarnya ada cara Amirul mengawal tu sebenarnya. Pada saya tak adalah. Rasa kita sama-sama lah. Maknanya ada benda-benda yang tak elok atau mudaratkan antara pasangan dan kita kontrol lah. Tapi ada benda yang
nampak macam kontrol tapi layankan je. Apa maksud? Saya pun tak faham. Apa maksud tu? Dia berkias. Dia berkias. Layankan aja tu. Macam dia tak ikhlas ke? Aduh, masalah rumah tangga dan kereta. Oh, dah kereta. Macam bolehlah kita kongsilah sikit. Macam apa, video-video yang buat apa semua tu kan. Orang nampak macam kontrol tapi kita tak nak serabut kepala. Saya suka Mirul. Alamak, terketawa besar macam mana tu. I'm sorry, Ain. Akak kat tempat Ain. Ain, sorry. Kita seperti sayang isi kita. Jadi kita layankan. Okey, tak, saya kira sebenarnya antara Amirul dengan Ain ni sebab anda sentiasa ada komunikasi, berbincang, berbual dan sebagainya. Tapi Cik Saiful, kalau kita cakap tentang kontrol awal tadi, kontrol ini sebenarnya dalam hubungan rumah tangga ni perlu ataupun tidak? Sebab kalau tak ada kontrol langsung, kita rasa pasangan kita ni, dia ni sayang aku ke tak sebenarnya? Betul tak? Sabar, tisu. Tapi kalau terlalu kontrol pula, sampai kan nak berkawan dengan kawan sekolah tak boleh, walaupun kawan perempuan, nak pergi keluar makan dengan ahli keluarga pun tak boleh. Itu pun mungkin dah boleh menimbulkan satu masalah pula dalam hubungan rumah tangga. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, perbincangan menarik. Saya tak sangka mukadimah kita pada hari ini dimulai dengan sesuatu yang wow. Ada banyak sebenarnya soalan saya nak tanya kepada jangan Amirul saja, Farim betul. Tapi saya puji kejujuran Amirul dalam menjawab. Kan. Okey, baik. Soalan yang Cik Fiza tanyakan tadi tu, sebenarnya di mana titik tolak dalam topik ataupun perbincangan kita pada hari ini, iaitu jangan kontrol pasangan. Okey, saya ambil kronologi yang paling mudah. Seperti menarik getah. So, kalau getah itu ditarik terlalu tegang ataupun terlalu panjang, maka pasti dia akan putus. Bila putus, dia akan menyakitkan kedua-dua belah tangan ataupun kedua-dua pihak. So, dalam hal ini, bagi saya, kita kena melihat dari sudut dua situasi. So, bersama dengan pasangan. Ada part ataupun ada bahagian kontrol itu memberi kesan yang baik. Tetapi ada bahagian pula, kalau dikatakan ter-over control, kan, yang itu akan memberi suatu benda yang kesan psikologi kepada pasangan tersebut. Saya ambil paling mudah. Kalaulah macam yang saudara Ain katakan tadi, saya pun nak juga rasa dikontrol. Sebab apa? Sebab bila adanya kontrol di antara pasangan tersebut kepada pasangan, itu tanda signal dia adalah perhatian yang pasangan tersebut berikan kepada pasangan. Dengar tu, perhatian. Kalau langsung tiada, layan je lah. Buat je lah. Maksudnya kita bukan perhatian. Sekatilah. Mana boleh macam tu? Tak. Maksud Amirul yang saya faham, layankan tu berarti dia cuba untuk memenuhi keinginan pasangan iaitu isterinya. Maka layanlah, meraihkan, menggembirakan. Memenuhi keinginan. So, dalam hal ini, dalam isu ini, saya mengambil contoh yang kontrol yang baik, yang positif sebagai contoh. Kontrol yang positif ini adalah kontrol yang mendapat persetujuan, iaitu dua-dua hati pasangan tersebut redha. So, whatever yang pasangan inginkan, okey, saya boleh accept, abang ataupun isteri boleh accept apa yang suami nak, maka itu yang dinamakan kontrol yang baik, yang positif, untuk menjadikan keadaan yang sedia ada itu lebih baik lagi. Sebagai contoh, kita tahu kita ni seorang yang boros. Saya tak pastilah sama ada Puan Ain ataupun Cik Amirul siapa yang boros. Tapi kita boleh agak lah. Betul Abang Farin. Masuk Abang Farin lah. Saya tidak menimbulkan, saya hanya menimbulkan persoalan. Tapi jawapan Cik Farin yang dah bagi. Tapi Cik Saiful, satu jari tuding kat orang, empat jari kat sendiri. Nanti Cik Farin tolong jawab. Nanti saya cubalah. Saya cuba pertahankan diri. Jadi bila kita tahu pasangan kita tersebut seorang yang boros, ataupun pasangan itu sendiri tahu bahawa diri dia adalah seorang yang boros, maka dia perlukan seseorang mentor, seorang penasihat yang kontrol dari sudut keuangan dia supaya dia tidak terlalu boros. Maka itu adalah satu kawalan yang baik. So, sebab apa kawalan itu penting? Macam saya katakan tadi, kalau kawalan tersebut terlalu over, macam sudutan yang kita tengok tadi, yang itu bagi saya dah terlalu over. Bagi saya itu adalah satu kesan psikologi yang sangat buruk kepada pasangan. Sebab memang ada kes di lapangan. Suami bagi syarat kepada isteri, kalau nak bekerja, jangan tegur dan jangan berkawan dengan siapa-siapa pun lelaki dalam pejabat. Jangan tegur. Jangan tegur. Kalau kita perlu bekerja dalam kumpulan macam mana? Nampak tak? So dia akan mendatangkan suatu kemudaratan dan juga kesan psikologi kepada pasangan tersebut. Disebabkan apa? Kontrol yang terover. Tak apa, saya angkat tangan. Pasal nanti kita nak tanya bila sampai kontrol ni menjadi satu benda mudarat. Kadang-kadang itu yang ekstrim. Tapi kadang-kadang minat suami isteri itu dilarang. Hobi, kesukaan, kegemaran. Contoh luahkan.
Yelah kadang-kadang Sebenarnya topik ni untuk Abang Fadil lah. Mungkin kawan-kawan lah, kawan-kawan. Kadang-kadang, I nak mengetih lah, pergi main bola, lepas main bola. Oh tak boleh gini-gini. Sampai kadang-kadang stres juga. Okey, cuk. Saya nak pergi shopping. Saya nak pergi shopping. Sabar. Cuba kita tanya Farid. Okey, kita rasa Farid memang isteri dia Alina memang tak kontrol dia lah. Tapi saya tak adakah awak kawal isteri awak? Contoh sebab isteri awak suruh rumah, dia uruskan anak dan sebagainya. Awak bagi tak kalau dia nak keluar dengan kawan-kawan dia? Kita telefon dah sekarang. Hello, kita ada. InsyaAllah, alhamdulillah. Mungkin kebataan juga membantu kami dalam menguruskan tentang mengawal ataupun tidak. Tetapi kalau nak tanya saya secara peribadilah, kita sebagai manusia, kita kena jujur yang kita perlukan check and balance. Kita tak boleh percaya sangat dengan diri kita. Saya translatekan semak dan imbang. Semak dan imbang. Kita tak boleh percaya diri kita. Kita mungkin rasa macam kita ni perlu ditegur, kita perlu diingatkan. Jadi saya meneruskan soalan ini kepada Amirul. Amirul, ini soalan serius juga tu Amirul tahu. Kita macam Ain bekerja dalam bidang orang kata hiburan dan sebagainya. Sedikit sebanyak kan mesti ada Amirul berpesan-pesan juga mengawal diri awak kalau berlakon ke, mengacara ke, kalau jumpa lelaki ke mesti buat gini-gini. Ada tak? Dan apa awak rasa adakah itu satu tanggungjawab ataupun macam mana reaksi daripada Ain sendiri? Kontrol tu ada jugalah. Selalu kita ingatkan jaga batas diri. Tapi ini adalah dalam diri sendiri kan. Kalau katalah dia memang dia jenis yang lupa diri ke ataupun tak beringat ke, dan dia perlukan pengajaran masing-masing lah. Lama yang Amirul nak fikir ayat tu. Betul, nampak. Dalam kereta dah warning. Nampak. Sayang, jaga aib saya. Tapi kontrol ni ada macam cara kan. Kita sendiri pun bukan dengan kita kena kontrol dia. Betul lah. Kita sendiri kena kontrol diri kita supaya dia sendiri pun tahu batas dia macam mana. Cantik. Kalau macam orang kata tarik rambut dalam tepung supaya tak terputus lah. Itulah mungkin yang dia gitu. Okey. Ain, mungkin Ain boleh kongsikan juga. Selalu kalau cakap tentang kontrol ni, dia sering kali dikaitkan dengan orang perempuan. Orang perempuan lah queen control, orang perempuan lah begini, orang perempuan lah begitu. Kontrol duit suami lah katanya. Katalah. Kontrol kawan tak boleh nak keluar lah dengan kita je dan sebagainya. Tapi Ain sebagai seorang yang muda, yang ibu muda, isteri yang menyayangi suami sepenuh hati. Macam mana? Okey, ni Ain ceritalah. Ain pernah dapat nasihat daripada kawan lelaki Ain lah. Tak nak sebut nama lah Bukan barengan? Bukan. Abang Fadil ada? Tak ada lagi kan? Boleh. Okey, so dia pernah cakap Ain lelaki ni kadang-kadang perlu masa dia. Perlu masa dia. Dia cakap, oh iya ke? Memang kena bagi. Tapi anda bagi masa dekat dia untuk pergi kerja. So me time kan? Tak me time pergi kerja. Boleh. So dia kata, bukan. Kerja tu tak kira me time. So kau kenalah bagi dia keluar. At least lepak dengan kawan dia ke apa. So Ain terfikir, mungkinlah Miro nak tapi takut nak cakap dengan Ain. So, yelah kita tahu kadang-kadang kan. So bila balik tu Ain cakap dia nak pergi kenduri dengan kawan-kawan. Cakap, sayang apa kata awak pergi je dengan kawan-kawan awak. Saya okey je lepak dengan kawan-kawan awak. Tak naklah, saya nak bawa awak dengan Soraya. Dia yang tak nak, kita try. Tapi kadang-kadang ayat tu macam dia kata tadi, macam tarik rambut dalam tepung tak terputus. Dia sebenarnya tak nak bawa pun. Tapi dia ajak je sebenarnya. Tapi kita okeylah. Layankan. Kita pun okeylah. Mungkin kita ada. Oh, ya Tak ada. Okey, sebenarnya awak ada rasa nak keluar dengan kawan-kawan ke tak? Tak ada. Oh, tak ada. Takut. Saya takut ke? Tak ada lah. Bincang dalam kereta, bincang. Dia sayang sangat kat Ain tu. Dia menghargai masa bersama. Kita orang lelaki macam itu. Dari Senin sampai Jumaat dah kerja kan. Satu Ahad tu masa untuk luangkan masa dengan family lah. Betul, saya rasa memang ada dalam kalangan pasangan dan bukan saja suami ataupun isteri. Memang mereka itu. Kadang-kadang macam kawan-kawan saya pun macam tu juga. Dah hari-hari dah di pejabat. Hujung minggu memang nak pergi camping ke, nak pergi pancing ikan ke, nak pergi masak ke dengan keluarga. Sebab kita nak meluangkan masa dengan keluarga lah. Sebab itu waktu istirahat. Quality time. Masa berkualiti. Awak lagi? Saya kadang kerja tak tentu masa. Kalau sibuk sangat. Tapi masa yang ada tu kita utamakanlah. Pergi Haiti kan? Pergi makan. Kalau Cik Saiful? Kalau saya insya-Allah waktu yang ada tu macam Cik Farin jugalah. Kalau kita ada waktu yang terluang tu memang saya lebih suka habiskan masa di rumah. So tetapi sometimes saya kontra dengan saya punya isteri. Because my wife dia bekerja office hour dan memang pergi kerja balik kerja office hour dan saya pula banyak outstation. Jadi bila banyak outstation ni faham-fahamlah kita banyak tidur di hotel dan sebagainya. So bila ada waktu yang lapang tu kita suka lebih duduk di rumah.
Berbanding dengan dia yang suka pergi keluar, ajak kita keluar, jomlah bang, jomlah keluar semua kan. Sama. Sama kan. Tapi don't worry, saya tahu hari ini memang Allah takdirkan kita punya host memang nakal sikit. Jadi dia juga dan juga Cik Arman ni dia kena careful sikitlah dalam menjawab. Dia bukan apa. Yang saya nampak dekat sini yang menjadi isunya kepada semua penonton-penonton yang ada bila to over control tu adalah salah satu disebabkan adalah menetapkan sesuatu peraturan yang di luar batas kemanusiaan. So terhadap pasangan. So bila sesuatu peraturan walaupun sang suami itu ada power dalam rumah tangga tersebut ataupun walaupun isteri tersebut ada power terhadap pendapatan suami. Faham tak maksud tu? Faham. Kan? Contoh. Jadi walaupun kuasa itu ada di tangan, tetapi yang sebaiknya perbincangan dan juga janganlah mewujudkan satu undang-undang yang mana undang-undang tersebut membebankan kepada pasangan yang tak masuk akal langsung. Itu yang menjadi masalah. Okey, saya minta maaf saya bersalah. Pasal ini menjurus kepada itu juga tau. Nanti kejap. Metro ada problem. Okey, tak apa. Cuma saya kata mungkin salah satu yang pendek lah saya bacakan. Kontrol pasangan sikit sebanyak menggugat keharmonian rumah tangga, mengundang hilang kepercayaan. Adakah mengawal pasangan, kontrol pasangan ini berkait rapat juga dengan tidak percaya? Trust issue orang kata. Sangat berkait rapat. Okey. So bila dari psikologi, bila seseorang pasangan tersebut curiga ataupun dia kontrol yang lebih. Kenapa? Sebab sangkaan dia bahawa pasangan tersebut adalah berlaku sesuatu tidak kejujuran kepada diri dia. Okey, pernah dicurangi lah. Yes. So apa yang berlaku? So apa yang berlaku di situ adalah dia akan mewujudkan balik semula timbal balas, iaitu apa? Pasangan akan mengambil jalan helah bela diri dengan menipu. Dah jadi masalah lagi. Jadi kenapa menipu? Because pasangan tak nak, orang kata apa, pening kepala, bab kata jaga hatilah. Layan je lah kan. Tapi bukan tu contoh. Contoh. Jangan sembang dalam kereta. Jadi situasi tersebut kebiasaannya pasangan akan lakukan. Kenapa? Sebab tak nak bertengkar, elakkan pergaduhan dan sebagainya. So dalam psikologi dipanggil sebagai helah bela diri, ini adalah dengan menipu ataupun terpaksa berselindung kepada pasangan tersebut. Jadi macam yang Fadin katakan tadi, itu seandainya seseorang mengambil tindakan yang lebih ataupun ialah yang kontrolnya lebih. Saya anggap sikit sebanyak sebenarnya Cik Saiful juga dah menjelaskan tentang mengawal yang ke tahap ekstrim yang menggugat ataupun memudaratkan perhubungan sebenarnya. Okey, ini kita nak kongsikan daripada Siti Noraini. Bagi saya kontrol pasangan ni ada berkait rapat dengan masalah trust issue dan ego pada pasangan. Sebabnya ada yang tidak boleh pasangan lebih dari dia dari aspek kerjaya dan sebagainya. Tidak percaya pada pasangan, konon takut pasangan ada kawan atau takut pasangan jadi pandai berdikari. Dia akan sediakan syarat untuk setiap tindakan pada pasangan. Ada sampai ikut pasangan secara diam-diam untuk tahu apa pasangan buat di luar. Spy ni penat, sangat-sangat penat. Tapi itulah bila dapat pasangan yang over control. Wow, ini dah macam mana? Macam drama tadi. Tapi dia dah jadi macam possessive. Dia dah bukan kontrol lah. Dia dah pergi ke tahap yang lebih ekstrim. Ya, betul. Dia betul juga macam tadi kan. Awak kat mana, Ain suka. Tapi kalau sehari sampai setiap jam, awak kat mana, dengan siapa, awak kat mana, pun masalah. Itu trust issue lah. Dia akan jadi kesan yang paling buruk kepada pasangan yang dikontrol. Ataupun dalam istilah psikologinya dipanggil sebagai post traumatic stress disorder. Iaitu satu keadaan yang mana dia menimbulkan rasa perasaan anxiety pasangan yang dikontrol tersebut terhadap faktor sekeliling dia. Contoh yang macam kita lihat tadi. So menyebabkan dia nak jumpa sepupu pun dia dah takut lepas tu. Dia nak ada kawan pun dia dah jadi takut, malu dan sebagainya. Memang ada kat luar. Ada. Banyak. Itu Alhamdulillah Amirul baik. Tak pernah rasa pasal Amirul. Okey, tak payah kontrol lah. Okey, di penghujung perbincangan kita ni lah, mungkin Amirul dan juga Ain, kalau kita cakap tentang hubungan ni, rumah tangga mana yang tak pernah dilanda badai. Tapi alhamdulillah bagaimana anda ataupun kita penonton melaluinya tu adalah mengikut cara tersendiri. Tapi bagi Ain dengan Amirul sendiri, macam mana anda melihat untuk mengharmonikan rumah tangga ni, perlu ke sebenarnya ada rasa kontrol ataupun sebenarnya perlu bersederhana dalam segala hal ataupun situasi? Layankan aja. Okey, saya dulu. Okey, so Ain rasa betul bersederhana tu sangat penting, dan Ain rasa jugalah bila dah berborak dengan Cik Saiful kita semualah
terfikir juga. Ain rasa Mirul dia bukan sejenis kontrol dekat Ain sebab dia trust Ain. So kita Ain rasa dalam rumah tangga pun kita kena dapat kepercayaan pasangan kita tu untuk kita dapat macam Amirul buat kat Ain ni lah. So Amirul tak kontrol Ain sebab dia trust Ain, dia tahu limit Ain macam mana, apa yang Ain buat kat luar, batas Ain macam mana. So dia pun senang hati, tak payah nak kontrol, tak payah nak tegur, tak payah nak macam warning jangan buat ni, jangan buat ni. So Mirul memang dia kenal siapa isterinya. Jadi Mirul sendiri sebagai seorang suami yang orang kata kita ada kuasa tapi kita tahu bagaimana nak menggunakan. Kita ada kuasa sebagai seorang suami, betul kan? Itu betul. Guna kuasa sebijaknya. Ni. So kita nak kahwin ni nak hidup lama kan. So kita tak naklah pasangan kita tak terteram, sentiasa berdendam, marah je kan. Jadi cakap macam bapak-bapak. Kita nak kahwin nak hidup lama. Minta maaf yang menurut. Okey sorry lah. Okey serius sekali. Okey sorry. Tapi jujur ni betul. Kita kena betul ansur lah. Apa kita buat dia macam mirror effect. Orang tu akan buat benda sama kat kita juga. Betul. So kalau kita tak selesa, orang pun takkan selesa kan. So kita cari satu point yang dua-dua win-win situation yang boleh harmoni lah each other kan, persefahaman tu. Faham. Okey, sebelum Cik Saiful untuk rumusan, saya nak tanya awak pula lah. Tanya. Sejujur je. Abang rasa perlu dikawal tak? Awak kalau di sudut apa perlu dikawal? Saya tak boleh nak jawab soalan ni sebab topik yang tak ada kena mengena dengan saya sebab saya tak ada pasangan. Tak ada tapi akan ada. Kita tak boleh cakap, kita tak boleh rancang, kita tak boleh apa masa depan kita tak tahu. Okey kalau pasangan akak kontrol akak. Sikit-sikit okeylah kot. Sikit-sikit okey. Tapi tidaklah terlampau melebih-lebih. Kau bersederhana lah. Sederhana macam Amirul cakap tadi kan. Ataupun Ain pun teringin juga sikit-sikit nak dikontrol, betul tak? Saya kira ini yang kita nak cakap ni, sikit-sikit. Dan juga bersederhana ni. Ini juga penting dalam hubungan rumah tangga. Sebab kalau langsung tak dikontrol, kita rasa macam pasangan kita tak pedulikan ataupun tak sayang kita. Tapi kalau berlebihan pula, dia boleh menjadi mudarat. Bagaimana? Kita cek titik tengah tu. Adakah ini kesimpulan? Ya. Rumusan akhir je. Baik, rumusannya kepada semua ahli panel dan juga host yang saya nampak boleh tahan hari ini. Penerbit host excited dengan tajuk ini. Okey, kita ambil apa yang Nabi SAW sampaikan. Dalam apa juga keadaan, tindakan yang kita buat, ambillah di pertengahan. Kerana di pertengahan itu adalah jalan yang terbaik, yang lebih barakah. So, apa yang Cik Fiza katakan tadi betul. Jangan terlalu tidak kontrol pasangan, jangan terlalu kontrol pasangan. So, ambil di tengah-tengahnya. Kerana di tengah-tengah itu dia akan balance untuk kedua-duanya, memberi kebaikan dan juga benefit untuk kedua-dua pihak. Kemanisan kepada dua. Maka saya jawab sebagai rumusan untuk semua penonton-penonton yang ada dekat sana, maka ambillah di pertengahan. Kerana di pertengahan itu adanya keberkatan di situ. Kalau sebelum ni penonton mungkin rasa macam dia tak pernah kontrol pasangan dia, sesekali boleh. Contoh, saya boleh buat. Contoh, betulkan saya kalau saya salah. Contoh, saya nak keluar lepak dengan kawan perempuan, cakap isteri. Sesekali suami kata, tak payah keluar aku minggu ni I bawa you pergi holiday. Contoh. Holiday. Ada pula dia top up dia bawa ataupun dia nak pergi tengok konsert lah, contoh tengok konsert kan. Macam kita rasa tak sesuai kot you pergi tengok konsert, you tak payah. Kita duduk je rumah. Sesekali mungkin isteri saya macam kenapa you tak bahagia? Macam dah hati berbunga-bunga. Betul. Kenapa tiba-tiba hari ni kita lebih mengenali orang perempuan. Perempuan dia macam ni ada. Kalau ada 7 perkara ajaib di dunia, yang ke-8 tu adalah wanita. Satu yang sukar untuk difahami. Betul. Tanya saya kehidupan tu excited. Dia macam ni tau. Saya sukalah kadang-kadang macam awak dengan siapa, pergi mana tu, macam tanya dengan siapa, dia jealous lah. Seronok. Betul, penerbit saya kata bukan untuk apa ulang sekali penerbit? Tadi. Bukan untuk difahami, tapi untuk disayangi. Memanglah. Diorang ni memang macam tu lah aja. Tapi alhamdulillah ini cukup menarik sebenarnya. Sikit sebab pun awak dah menjawab soalan saya tadi tu. Awak dah beritahu dah macam mana. Saya ulang lagi sekali. Wanita tak nak difahami, tapi nak disayangi. Kita lelaki pula macam mana kan? Ada satu lagi. Kerana wanita perlu dimengerti. Ada dimengerti. Macam tu? Okey, tapi tak apa. Faham je lah. Kita tak tahu. Alhamdulillah, perbincangan kita dari Jumaat ni macam Cik saya berkata penuh berkat, di mana hari kita harap menjadikan satu inspirasi, satu kebahagiaan di mana kita memahami tentang jangan kontrol pasangan dan ada kalanya juga kita perlu juga untuk mengawal ataupun kontrol pasangan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ain, Amirul dan juga Cik Saiful bersama kita dan juga pada Fiza Sabjahan. Saya rasa lepas ni saya nak WhatsApp Alina. Kawal sikit dia. Okey. Kita gurau saja dan dalam gurau senda kita ini kita
kita harapkan ada manfaat juga sebenarnya yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Bagi anda yang dah berumah tangga khususnya ataupun yang nak berumah tangga, jangan takut sebab kehidupan kita ni berbeza-beza setiap orang. Kita yang mengacunya sendiri, insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Kenapa kita panggil Amirul Kimyul? Sebab Amirul ni Ain kata dia pandai makan kimchi. Jadi Ain suka. Ain tak reti sangat. Tak reti sangat. Cik Saiful? Saya layan je lah. Layan je lah. Dan kerana itulah juga yang kami akan bawakan selepas kita berehat sebentar saja lagi, iaitu demo kimchi dan juga japchae. Japchae. Okey. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ini dah sebenarnya yang kita ini tengok tetamu kita. Kami datangkan dari Korea. Korea belakang Diang. Okey, bersama dengan Nur Ziana dan juga Nur Hayani bersama kita pada hari ini. Okey, kita nak buat apa ni? Siap ada ni. Ini yang mahal ni. Seronok ni. Okey, kita nak buat apa hari ni sebenarnya? Hari ni kita nak buat demo, nak buat kimchi dengan japchae. Okey. Japchae silakan. Okey, mari kita buat, mari kita. Saya kan. Okey. Okey, kita nak buat kimchi dulu kan? Ni macam mana ni? Kan ni japchae. Kita nak buat japchae. Mana yang mana kita nak buat dulu? Kita buat kimchi dulu. Kimchi dulu lah. Sebab penonton mungkin ramai juga dalam peminat dalam kalangan penonton ni peminat apa? K-food. K-food. Panggil K-food ya? Yes, Korean food. Okey. Hafiza suka K-food. Suka kimchi. Okey, dan kalau mungkin ramai di antara para penonton yang mungkin tidak pasti perkara kimchi ni, kalau katakan kimchi ni dia guna sawi Betul kita Kobis. Nampak cabbage betul. Saya tahu makan dia. Lain macam sawi awak silakan. Tapi sebenarnya boleh juga kan. Okey, saya bukan kobis ataupun sawi je, dia macam-macam ada. Macam betul. Apa lagi yang kita boleh jadikan? Perila leaf, boleh buat anything, basically semua sayur kita boleh kimchi kan kalau Korea. Tapi yang popular adalah kobis panjang. Alright. Okey, jom kita nak mulakan ni. Apa yang kita perlukan sebenarnya dia untuk kira macam jeruk Korea lah kan? Dia macam tempoyak lah sebab kita makanan kalau jeruk ada pickles macam ni, ada mochi ni ada jeruk. Kalau kimchi ni dia lebih kepada fermented food. Okey, macam fermented food ni macam abudu, macam tempoyak, macam something kita fermented kan. Macam apa kalau Melaka apa? Cencaluk. Betul. Okey, jom. Mungkin sekali kita dah boleh pandai buat sendiri, mana tahu kan, bagi peminat-peminat K-food yang orang kata ni. Cuba ajar buat saya nak buat kimchi ni. sendiri. Okey, yang ini kobis, napa cabbage ni. Kalau kimchi ni yang paling penting adalah napa cabbage lah. Napa cabbage dia yang ni. Napa cabbage ataupun jenisnya lah. Kobis panjang selalu okey. Tapi kalau nak buat kimchi, benda paling penting adalah dia punya gochugaru dengan fish sauce dia. Okey, mungkin boleh kongsikan apa bahan yang kita perlukan? Bahan-bahannya. Bahan-bahannya macam dalam bakul ni. Kita boleh nampak bawang putih, kita ada letak buah pek, kita letak ada juga letak pisang kaki. Pisang kaki, kita letak apple, kita letak daikon, carrot, cili, gochugaru, daun leek semua kita letak dalam tu. Apa yang ada dalam ni semua kita letak. Kita jadikan macam ni lah. Boleh tunjuk kat penonton. Ini gochugaru tu serbuk cili Korea kan? Betul. Kemudian jadi dia memang kita tak ada cili ni Kita ada cili, serbuk cili macam serbuk cili yang cili kering brand A, brand B tu kan. Tapi kalau kita guna serbuk cili lokal, merah dia takkan sama. Kita nak asli lah. Dia nak merah-merah macam ni, merah-merah delima. Alright, jom Ziana. Okey, mari kita. Okey, kita start dulu dengan kimchi ni ya. Okey, buat dekat yang ni. Lawa-lawa ni ambil kat depan. Okey, sebab kalau kita guna serbuk cili lokal, nanti dia ada rasa spices sikit. Ada rasa rempah-rempah sikit. Rasa rempah tu macam tak autentik lah untuk Korean punya makanan. Okey. So kita letak je. Okey. Tapi Farid nak tanya pasal kobis tu kan? Betul. Okey. Ni kobis panjang tadi. Nampak cabbage. Okey. Tapi sebelum ianya betul-betul bersedia untuk dijadikan kimchi ni, perlu dibiarkan ke, perlu dicelur ke, apa ke? Kimchi ni kalau diorang buat macam kimchi, kalau orang Korea buat kimchi, diorang buat 100 biji kobis tau. Untuk makan sepanjang tahun. Diorang buat waktu winter macam tu. Satu family buat kenduri buat macam tu. So dia akan garamkan dulu. The whole day tu dia garamkan dulu. Lepas tu dia akan bilas balik, lepas tu dia akan keringkan balik. Memang tu
whole day. Ni tak payah, maksudnya kita tak payah celur ke apalah Tak sebenarnya. payah. Kita garamkan, lepas tu kita bilas, lepas tu kita keringkan. Dia akan jadi macam ni. So, gini biar Yang ni biar sini, yang ni biar sini. Ni biar je ni. Lepas tu nanti Yana Yang ni kita buat Yana. dia. Satu layer by layer. Yana sambil buat dengan Fahrin. Nak belajar buat kimchi kan Fahrin? Okey. Kan Yani. Ini japchae. Japchae ni juga antara menu yang popular dalam kalangan masyarakat Korea lah. Kalau dekat Malaysia ni dia kurang macam apa ni? Suun je sebenarnya. Suun. Suun kat Malaysia ni dibuat daripada kentang. So dia punya kekenyalan tu kurang sikit. Tapi kalau japchae daripada buat daripada keledek. Starch keledek. That's tu dia orang buat besar-besar sikit dia punya mie tu. That's why dia kental-kental sikit. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan? Bahan-bahan ni kan biasanya sayur biasa, semua up to you guys. Apa punya sayur yang you all nak buat. Tapi kita kat sini guna bayam. Ini lobak. Bayam mesti kena ada lah. Bayam mesti kena. Bayam tu sedap sebenarnya. Bayam kalau orang kata poh choy yang bayam Chinese. Pak choy ya. Lepas tu kita rebus sikit je. Betul. Kilas je. Goreng kilas sikit minyak dengan sedikit dengan ladi hitam. Blanch lah. Lepas tu ada capsicum, warna-warni punya capsicum lah. Okey, lepas tu ni apa sosnya? Ini sos yang kita orang buat. Boleh kita tunjukkan? Kita nak gaulkan yes, ni. Boleh. Tak apa, kita berehat dahulu seketika sambil ni ke gaul sambil kita nak tengok hasil ni nanti. Kita berehat dahulu seketika, sekembali nanti kita nak kongsikan kepada anda hasil yang dah siap. So saya gaul ni. Boleh Fiza, gaul. Okay, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, japchae kita dah siap. Mana awak nak rasa tak? Itu dia. Nak rasa tak? Nak. Ni awak boleh ni makanan diet. Boleh. Boleh. Okey, tapi sambil-sambil tu juga Fiza, dalam kita tengok kita makan sedap, kita ceria, kita bergembira di sini. Jangan lupa untuk kita terus mengingati sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang berada di Palestin, dan dengan itu bukan sahaja sekadar perkongsian di sosial media dan sebagainya, kita juga terus menyeru kepada anda untuk terus menyumbang kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Prima seperti mana yang tertera, dan juga dengan cara lebih mudah anda boleh scan QR code yang tertera di kaca TV sekarang. Okey, mungkin sedikit sumbangan kita dapat membantu mereka yang berada di Palestin ketika ini. Okey, Fahrin, macam tu rasanya okey ke? Tak telur ni. Proses. Saya rasa tangan awak Fiza. Mungkin ni air tangan awak ni. Saya pakai glove Tapi okey. Saya tak tahu macam nak mandi macam makan mie pun ada juga kan. Tapi saya juga difahamkan tadi bahawa ini sebenarnya kalau untuk masyarakat Korea dia side dish dan ada sejarahnya tersendiri Betul. Untuk orang-orang kenamaan bangsawan ataupun bangsawan saja. Makanan istana. Japchae ni dulu rakyat tak boleh makan. Memang tak ada akses pun nak dapat japchae ni. Hanya raja and the gang aja boleh makan. Okay, saya kira lain orang ada lain cita rasanya. Terutama sekali kalau nak makan kimchi ni lah. Macam saya suka kimchi timur ni. Itu ke mana? Kerana kimchi ni dia ada banyak probiotik kan. Jadi bagus untuk perut. Tapi ramai juga mungkin nak tahu resepi, nak tanya cara ataupun nak berborak tentang K-food ni. Mungkin mereka boleh sama-sama nak tahu di mana Instagramnya. Okey, Instagram ataupun TikTok lah. TikTok senang kan. Kalau nak tengok video-video macam mana resepi kita pun ada juga. Buat resepi-resepi banyak. Boleh tengok kat TikTok kat Kimchi. Got Kimchi. GOT.KIMCHI. Got Kimchi. Seperti mana tertera tu. Ya. Itu awak dah rasa japchae. Ini kimchi saya rasa kimchi timun sedapnya. Tapi ini kita panggil apa ni? Damuji. Ini namanya damuji. Rasa Farin rasa jeruk juga Betul. Ini rasanya Farin boleh makan. Izinkan saya. Betul. Alhamdulillah. Alright. Okey, insya-Allah Isnin kita akan kembali lagi dengan sedap kan? Ini saya teringat apa tahu? Jajan masa zaman kanak-kanak. Jeruk. Betul. Rasa macam jeruk. Yang depan ada apa sebenarnya ni? Kat depan ni kita ada tteokbokki. Yang ini tteokbokki lah paling famous sekali kat Korea tteokbokki. Yang ini jajangmyeon. Yang ini yang chicken. Ini makan macam mana? Ini apa ni? Ini gaul kan. Ini kacang hitam sebenarnya. So apa yang kita buat, kita gaulkan dengan mie dia. Lepas tu makan dengan telur, makan dengan damuji. Damuji ni dia punya side dish lah. The best pair untuk jajangmyeon. Baik, itu dia. Okey, nanti kami kembali dengan tadi saya sebutkan jajan memori jajan zaman kanak-kanak dan dia sempena cuti sekolah kita ataupun cuti nanti. Jadi pastikan anda kembali bersama kami hari Isnin jam 12.30 hari hanya di Wanita Hari Ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Sarang. Hari ini bijak mengatur mengurus fatwa.